saya alu-alukan pelajar-pelajar yang telah yang sedang menghadiri ya kelas ini. Okey, saya akan uploadkan bahan perbincangan untuk malam ini. Okey, saya harap pelajar-pelajar nampak. Okay, good. Alright, so untuk malam ini kita mulakan dengan tindak balas endotermik dan eksotermik 1. Okay, so kita tengok di sini ya, endotermik tindak balas kimia. Ya, ya. Okay, tindak balas kimia. Semua nampak ya? Okay. Nampak cikgu. Okay, bagus. Okay, pelajar-pelajar boleh respon kepada saya menggunakan mic ataupun boleh chatting ya. Tulis-tulis kat situ. Mungkin ada setengah kan suka tulis Waalaikumsalam, Ikram Iman, Muhammad Ikram Iman. Okay, so kita tengok ini adalah bab 5 termokimia. Tindak balas endotermik dan eksotermik 1. Tindak balas kimia. Yang pertama yang disebut yang dinamakan ialah endotermik. Apakah yang dimaksudkan sebagai endotermik? Okey, ia adalah tenaga haba yang diserap dari persekitaran. Okey, suhu persekitaran akan menurun. Oh, haba diserap. Contoh apa? Okey, contohnya ialah you buat air batu kan? You buat ice cube, air batu tu. Itu boleh jadi kita kata haba diserap. Okey, bekas dan larutan akan menjadi sejuk. Contoh, fotosintesis. Tenaga haba dari matahari diserap oleh klorofil yang terdapat pada daun. Tenaga haba daripada matahari diserap oleh klorofil yang terdapat pada daun. Kan lubang pada bawah daun tu kita panggil dia stoma kan. Stoma tu buka tutup kan. Dalam daun tu ada klorofil. Masuk aja ultraviolet daripada matahari tu bergabung dengan klorofil, bergabung dengan apa lagi? Oksigen kan. Berlakulah pembakaran. Awak ingat tak? Itu fotosintesis kan. Dan seterusnya yang kedua contoh ialah peleburan ais. Peleburan ais, okey, tenaga haba diserap ketika air melebur. Ketika ais melebur ya. Ais tu kan dia beku kan. So bila dia dia melebur, maksudnya diserap haba dan haba itulah yang menyebabkan dia jadi cair sedikit demi sedikit. Okey, ais yang melebur. Okey, kita pergi pada yang kedua pula iaitu eksotermik. Tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okey, maknanya dia mengeluarkan haba. Yang tadi dia serap haba. Dia absorb serap haba kan. Yang ni dia bebaskan haba. Okey. Suhu persekitaran akan meningkat. Persekitaran maksudnya sekeliling dia akan meningkat. Bekas dan larutan akan menjadi panas. Okey. Mungkin kat sini kita kata berlaku tindak balas kimia dalam larutan, kan awak boleh lihat air yang berada di sekitar atau larutan tu akan menjadi panas. Itu kita kata dia sebagai eksotermik. Okey, pembakaran arang batu. Pembakaran arang batu, tenaga haba yang dibebaskan menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Okey. Tenaga haba yang dibebaskan. Okay, bila berlaku pembakaran tersebut, haba dibebaskan dan suhu, kalau kita duduk dekat-dekat situ pun kita rasa panas lah. Okay. Biasanya arang batu dekat mana orang panaskan? Awak tahu tak? Orang guna untuk apa arang batu dipanaskan? Tahu ke tak? Sate cikgu. Oh, sate. Arang batu pakai sate. Itu arang kayu, Itu arang kayu. Arang batu ni biasa contoh kereta api cikgu, kereta api. Ya, betul. Sangat betul. Okey, pembakaran dalam kereta api, okey, dia ambil spade lah, sodok tu kan. Buang masuk dalam api kan. Itu kereta api zaman dululah. Saya rasa kereta api zaman sekarang tak ada lagi ya menggunakan arang batu.
Selain daripada itu, arang batu juga digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Contoh ya, kerajaan Malaysia kan, dia memang menggunakan arang batu untuk menghasilkan tenaga elektrik selain daripada sumber-sumber lain. Sumber-sumber lain boleh jadi hidroelektrik daripada empangan ya. Empangan air yang terjun ke bawah tu akan memusingkan turbine kan. Itu hidroelektrik. Selain pada hidroelektrik mungkin dia guna solar. Solar adalah daripada apa dia? Matahari. Yes, matahari yang disimpan atas plate tu. Plate yang digunakan untuk serap tenaga solar tadi. Saya rasa sekarang dia di Malaysia kan, dia nak galakkan kita menggunakan tenaga solar, kita boleh dapatkan dengan harga yang lebih murah daripada sebelum ini. Saya tak pasti harga dia tapi ribu-riban jugalah. Okay. Tapi lebih murah daripada dulu. Maksudnya kerajaan nak menggalakkan kita mungkin siapa yang boleh bayar tu gunakan tenaga solar daripada guna tenaga elektrik yang awak ambil daripada mana? Tenaga elektrik yang dibekalkan oleh kerajaan kan? Betul tak? So Betul cikgu. letaklah plate panel solar tu dekat atas rumah you. Betul? Okey, saya ada jiran saya dulu. Okey. Dia ada kincir angin atas dia punya atap rumah. Kan pelik kan? Kincir angin tapi bagi saya ia adalah satu inovasi lah. Inovasi kincir angin yang besar. Saya tak tahulah kawasan saya tinggal di kawasan Saujana Saujana Utama Sungai Buloh. Awak semua tinggal kat mana? Saujana Utama cikgu. Oh, semua pelajar daripada Saujana Utama. Okey. Saya berada Saujana Utama 2. Dululah, saya tak tahu sekarang ada lagi ke tak. Ada satu kincir angin berada di bahagian bumbung rumah tersebut. Dan mungkin bukan mungkin lah, kincir angin tu for sure dia nak menghasilkan tenaga elektrik daripada angin. Betul? Betul ke tak? Okay. Betul cikgu, betul. Kalau awak tengok di dunia kan, yang banyak menghasilkan tenaga elektrik daripada angin, awak tahu dekat Belanda kan? Netherlands bukan Neverland, Netherlands. Okay, Belanda Okay, dia banyak kincir angin. Mungkin kat sana kawasannya berangin. So digunakan untuk menghasilkan elektrik di sana. Okay, so kita tengok itu pembakaran arang batu menghasilkan haba, mengeluarkan haba. Pelarutan deterjen dalam air juga dikatakan akan menghasilkan haba, mengeluarkan haba. Yes. Ya, awak rasa? Pernah rasa tak panas tangan you? Kalau awak, bukan panas benar lah. Tapi rasa haba Okay, bila awak Pernah cikgu. Ya, campurkan deterjen tu, awak letak deterjen ataupun sabun serbuk tu atas tangan yang serbuk dan campurkan dengan air, awak akan rasa sedikit panas. Itu adalah disebut sebagai exothermic, membebaskan haba di kawasan sekeliling. Apa ni? Info ekstra. Pack sejuk ataupun cold pack mengandungi air dan amonium klorida. Apabila air dan amonium klorida dibiarkan bercampur, tindak balas endotermik berlaku. Hal ini menyebabkan pack itu berasa sejuk. Pack sejuk digunakan untuk merawat kekejangan otot. Saya tak silap, saya ada pernah dapat pack, apa dipanggil pack sejuk daripada hospital kan. Adalah ni keluarga masuk hospital. Okay, so dia akan bagi pack sejuk. Sampai sekarang saya simpan tau. Saya letak dalam peti ais tapi tak pernah guna lah. Okay, so untuk pack sejuk ni dikatakan sebagai menyerap haba ataupun membebaskan haba. Cikgu, jika saya bertanya boleh? Ya saya. Kalau proses pembukuan ais, dia tindak balas endotermik juga ke? Okey, kalau awak tengok sini peleburan ais kan? Nampak tak? Peleburan ais ini endotermik. Ais tu jadi cair. Ini peleburan. So kalau pembekuan, kalau saya tak silap, okey, pembekuan,
Ya, betul. Betul. Soalan awak tu betul. Okey, itu saya tak berapa pasti kat situ kan. Sebab apa? Ini yang diberikan di sini endotermik tu dia serap haba. Bila haba masuk dalam ais yang beku dia akan jadi cair. Tetapi kalau membeku dia tidak melebur Kalau membeku dia tidak melebur. So tidak melebur dia bukan endotermik. Ini peleburan ais endotermik Okey. So ini itu mungkin dan bukan eksotermik Kalau eksotermik dia akan jadi panas kawasan sekitar dia. Mungkin itu adalah proses lain. Nanti kita tengok kita cari yang itu. Alright. Betul, bagus soalan itu. Sesuatu yang kita boleh fikirkan bersama. Alright, so kita tengok pula tindak balas endotermik di muka surat 41. Awak nampak jelas kah? Adakah jelas untuk itu? Jelas. Jelas. Okey, bagus jawapan tadi Itu sesuatu yang kita boleh fikirkan Okey, endotermik. Amonium klorida dilarutkan ke dalam air. Suhu selepas tindak balas lebih rendah daripada suhu sebelum tindak balas. So, kat sini kan kalau awak tengok dia menjadi sejuk. Okay, suhu persekitaran menurun, bekas dan larutan menjadi sejuk. Boleh jadi juga sebenarnya yang soalan yang you tanya tadi ais batu kan dia jadi beku. Tetapi di sini dia sebut sebagai peleburan ais. Bagi saya kalau dia masih lagi berada di dalam katalah contoh dalam peti sejuk kan, actually dia serap haba. Betul tak? Dia serap haba kan? Betul. Dia serap haba. Sebenarnya itu yang menyebabkan dia jadi sejuk. Sebab sini dia ada sebut sekiranya dia serap haba, bekas ataupun larutan ataupun benda yang terlibat tu akan jadi sejuk. So saya rasa soalan awak tadi ialah endotermik pembekuan. Tetapi kat sini contoh yang dia bagi ialah peleburan ais. Okey, tak apa. Mungkin ada, okey, tenaga haba diserap ketika ais melebur. Ini dah tak sejuk dah ni sebenarnya. Betul tak? Ini dah tak sejuk sangat dah. Okey, okey lah, pembekuan tu saya rasa endotermik. Okey, di sini kalau dia kata endotermik ni suhu menjadi lebih rendah daripada suhu sebelum tindak balas. Awak ingat yang tu je. Dia akan menjadi lebih, suhu menjadi lebih rendah. Maknanya sejuk lah. Okey. Dan kita tengok eksotermik pula, larutan natrium. Okey, yang ini dia ambil amonium klorida. Okey, dilarutkan dalam air, bertindak balas, suhu menjadi lebih rendah. Maksudnya itu adalah endotermik. Okey, kalau eksotermik, okey, apa dia? Tindak balas itu menyebabkan menghasilkan suhu yang lebih tinggi. So awak tahu dia eksotermik. Di sini awak boleh tonton video tentang tindak balas endotermik dan eksotermik. Awak gunakan you punya scanner lah, okey, untuk melihat video tersebut. Okey, berikan satu parameter yang diukur bagi membezakan antara tindak balas endotermik dengan eksotermik. Apa jawapan kamu? Berikan satu parameter yang diukur bagi membezakan antara tindak balas endotermik dan eksotermik. Baru kejap tadi kita buat. So, apa jawapan kamu? Oh, jauh. Ada pelajar daripada UK Perdana. Oh, okey. Eko mana ni? Eko Setia Alam. Okey, bagus. Subang Perdana ada, Ampang. Okey. Ingat ke daripada sarjana utama je ya? Okey. Alright, bagus Okey, apa dia? Satu parameter yang diukur tadi? Baru kejap kita bincang ni Apa dia? Hello? Semua senyap? Ramai ni. Ya? Apa dia parameter dia? Melihat kepada suhu, betul tak? Okay?
Melihat kepada suhu lah. Suhu yang menjadi parameter dia. Kalau suhu tu menjadi semakin sejuk, maksudnya dia endothermic. Kalau suhu menjadi semakin apa? Semakin panas, maksudnya dia exothermic. Okay, alright. Contoh tindak balas endothermic. Okay, contoh yang pertama, pembakaran roti. Pembakaran roti, endothermic ya. Proses pembakaran roti dalam ketuahan melibatkan tindak balas endothermik. Semasa roti dibakar, tenaga haba diserap. Menyebabkan suhu roti meningkat manakala suhu persekitarannya menurun. Suhu roti itu meningkat ya. Okey. Saya terima. Cikgu. Ya saya. Saya nak tanya boleh tak? Ya saya. Dia kata suhu persekitaran menurun tapi kenapa rasa macam panas je? Ya, apa yang panas? Yang roti tu ke? Tu kan boleh rasa panas kan? Ya, tapi kat sini dia kata untuk nak mengenal pasti sama ada dia endothermic ataupun exothermic, awak cek suhu dia lah. Kalau suhu tu semakin menurun persekitaran, kat situ awak boleh lihat ya. Ni, manakala suhu persekitarannya menurun, maknanya dalam tu panas, suhu persekitarannya menurun, maknanya dia menyerap haba. Dia serap haba. Mana haba masuk tau, haba masuk dekat dia, so suhu persekitarannya akan jadi menurun. Suhu masuk, suhu panas masuk dalam benda tu. Okay? Boleh? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Alright, bayangkanlah. Okay, macam roti tadi dia cakap kan, tengok roti ya. Semasa roti dibakar, tenaga haba diserap. Menyebabkan suhu roti meningkat. Dia diserap suhu haba tu masuk dalam roti dan bahagian persekitaran tu mungkin menurun. Ini tak tahu macam mana dia sukat lah. Tapi bagi kita kan, kita faham kalau you bakar roti kan, bakar roti masuk roti tu mestilah panas semua benda kat dalam tu kan. Tapi ni mungkin dia ada buat ada proses yang dia gunakan untuk mengukur keadaan suhu dalam roti dan di luar roti tu. Okay, so kita tengok yang kedua, mungkin ni menjawab pada soalan tadi kan. Ais bertukar menjadi air apabila ais menyerap haba. Ais bertukar menjadi air apabila ais menyerap haba. Saya setuju ini kan. Okay, saya setuju bila ais serap haba dah masuk kat dalam ais tu, for sure lah dia akan meleburkan benda yang beku tadi. Peningkatan suhu bumi mengakibatkan semakin banyak ais di kawasan kutub yang melebur. Maksudnya kawasan kutub tadi dia serap haba daripada persekitaran bumi yang panas tu. That's why kawasan kutub melebur. Sekarang kita cerita menyerap haba. Okay. Menyerap haba endothermic, membebaskan haba exothermic. Okay. Boleh? Boleh. Boleh lah. Boleh cikgu, Boleh lah. Okay. Makanan laut seperti ikan, sotong dan udang dijemur di tempat yang panas supaya proses penyejatan berlaku. Ini apa benda ni? Dia buat ikan kering, betul tak? Udang kering, ikan kering kan. So bila dia serap haba, jadi ikan tu jadi kering. Betul lah. Haba dalam tu hilang sebab masuk haba kan. Sorry. betul cikgu. Bukan haba hilang. Air dalam contoh kalau ikan kan, you jemur ikan tu, okay, dia serap haba, air dalam ikan tu tersejat naik ke atas ke udara. So jadilah ikan tu kecut, betul tak? Kering. Last Betul, kali cikgu. dah tak ada air, dah kering lah. Jadilah Macam ikan kering cikgu. ikan kering. Hal ini membolehkan makanan laut disimpan dalam jangka masa yang lama. Plus garam lah. Garam tu sebenarnya membuatkan salah satu proses, apa kita panggil lah?
proses untuk nak mengekalkan makanan tu untuk jangka masa yang lama. Satu, gunakan garam, yang kedua gunakan benda manis lah. Benda manis juga boleh tahan lama. Benda manis dan benda masin. Okay. So sebab tu dia orang buat, kalau awak tengok kan dia peram kan, contoh minta maaf budu kan. Budu rasa macam mana? Pernah rasa tak budu? Ni biasa orang Kelantan suka makan budu. Pernah. Rasa dia macam mana? Pahit. Masin. Masin. Budu masin. Okey, I tanya lagi. Orang Melaka. Cikgu. Orang Melaka Masin, suka makan masin. apa? Melaka suka makan apa? Cincalok. Betul tak? Betul ke tak? Betul cikgu, betul. Cincalok rasa dia manis ke masin? Cincalok manis ke masin? Masin. Masih. Masin, betul. Sebab dia nak mengawet. Dia guna perkataan awet. Awet lah. Mengawet makanan. Cikgu. Ya, saya. Badan kita kan ada kaitan tak dengan menyerap haba ni? Boleh. Kalau badan kita menyerap haba, kita rasa panas. Contoh macam mana? Mungkin persekitaran kita sejuk kan? Okay? So macam mana kita boleh buat badan kita serap haba? Persekitaran sejuk, kita nak buatkan dia supaya serap haba macam mana? You selimut lah. Betul tak? Dekat tempat panas. Kalau pergi tempat panas, tak, saya kata persekitaran yang sejuk. Contoh awak duduk dekat negara Eropah contoh kan, tiba-tiba awak keluar daripada rumah awak, tiba-tiba masa tu salji bukan salji baru turun tau. Kalau salji turun dia tak sejuk. Masa tu tak sejuk sangat. Cuba salji tu dah 2-3 hari dah beku dah kawasan kat luar kan. Alright. So macam mana awak nak tentukan supaya badan awak tak sejuk, supaya badan awak panas? Apa yang you buat? Pakai baju yang tebal. Betul, you pakai baju tebal lah. Untuk menjadi, maknanya you serap haba lah. Bila you pakai baju tebal, you serap haba. You selimut, you serap haba. Jadikan badan you panas. Betul? Betul. Betul cikgu. Tapi apa lagi you nak jadikan badan you panas? Pakai baju sejuk, selimut. Okey, satu lagi, hasil daripada you pakai baju tebal, you selimut ke apa kan, contoh kalau you demam kan, betul tak? You demam kan you mengeletar, betul tak? Betul. Betul juga, betul. You mengeletar, apa yang you buat? You selimut. Bila you selimut, you rasa panas, betul? Betul. Betul cikgu. Akhir sekali you akan berpeluh, betul? Betul. Betul. Akan berpeluh. Bila badan kita panas, kita akan mengeluarkan peluh. Okay? Macamlah kalau you pergi sport kan, you pergi latihan sukan, betul tak? You peluh banyak sebab badan you panas. Okay Alright, itu dia. Makanan laut seperti ikan, sotong dan udang dijemur di tempat yang panas supaya proses penyejatan berlaku. Hal ini membolehkan makanan laut disimpan. Okey. Seterusnya kita tengok apabila air dipanaskan, tenaga haba diserap oleh molekul air. Molekul ini menjadi bertenaga dan terlepas ke udara dalam bentuk wap. Okey. Maknanya sebelum dia jadi wap tu, dia bergerak dengan laju, betul tak? Dia adalah molekul air. Betul? Dia molekul air, dia bergerak dengan laju dan sekali dia akan berubah menjadi molekul wap. Kan? Tapi yang penting kat situ dia nak tunjuk ialah dia serap haba. Bila dia serap haba, dia jadi panas. So panas, benda yang serap haba tu jadi panas berbanding dengan kawasan luas di sekitar dia lebih panas. Kat luar lebih sejuk. Itu dia nak buat perbandingan. Okay? Boleh? Boleh faham Boleh cikgu. Alright, Faham. bagus. Okay, so seterusnya kita tengok pula contoh tindak balas exothermic. Exothermic di sini dia bagi contoh pengaratan. Paku karat. Okay, dia kata menghasilkan haba di kawasan persekitaran adalah satu contoh tindak balas exothermic yang menyebabkan objek besi menjadi rapuh dan kelihatan kusam. Okay, sengatan lebah adalah berasid. Sebab tu sakit Right.
Kesakitan akibat sengatan lebah boleh dirawat dengan melakukan proses peneutralan. Larutan serbuk penaik dalam air dan ke dalam air. Okey, tengok larutkan serbuk penaik, serbuk penaik yang buat kek tu. Dalam air dan sapukan di tempat yang terkena sengatan itu. Okey, maknanya kat sini serbuk penaik ni kalau saya tak silap kalau dia boleh buat neutralkan sebab sengat lebah itu berasid. So dia kena neutralkan dengan menggunakan alkali, betul? Betul cikgu. Yes, so awak letak alkali, letak dekat asid, dia akan jadi neutral. Yes, betul lah tu. So boleh jadi lah, betul lah ni berasid ni sebab awak akan rasa sangat sakit, betul tak? Panas bila disengat oleh lebah, betul? Betul. Betul cikgu. Rasa sangat panas. Okay, so kita pergi seterusnya. Apabila serbuk kalium dimasukkan ke dalam air, tindak balas eksotermik berlaku. Haba dibebaskan menyebabkan suhu air meningkat. Okey. Haba dibebaskan menyebabkan suhu air meningkat. Nampak tu? Suhu air meningkat, haba juga dibebaskan. Dua-dua sekali. Kalau macam kat sini kan, suhu air meningkat, dekat luar sejuk. Sejuk berbanding dengan yang dalam. Tapi yang ini, kalium dicampur ke dalam air, berlaku tindak balas eksotermik, haba juga dibebaskan menyebabkan suhu air meningkat. Maknanya suhu benda tersebut lebih panas dan juga dia membebaskan haba. Okay, whatever. Alright, so yang ini kita tengok kondensasi. Apa maksud kondensasi? Kondensasi apa maksudnya? Kalau kita guna dalam bahasa Melayu? Pemeluapan betul tak? Kondensasi. Pemeluapan. Okey, betul lah tu dia sebut wap tu. Kondensasi wap, pemeluapan. Wap air menjadi air merupakan tindak balas eksotermik. Molekul wap air kehilangan tenaga ke persekitaran dan bertukar menjadi air. Okey, maksudnya kat sini wap tadi dia bebaskan tenaga untuk dia bertukar menjadi air tu, dia bebaskan tenaga. So tenaga tu panas. Okey, maknanya dia bebaskan tenaga ke persekitaran. So dia boleh menghasilkan air. Okey. Itu sesuatu yang kita boleh fikirkan. Wap nak jadi air, dia bebaskan tenaga. So bebaskan tenaga dekat persekitaran tu dalam kategori eksotermik kan? Betul Ya, eksotermik. Okay, info extra. Pukul apa sekarang kita ya? Ini sangat laju di situ kan. Okay, kita ada 10 minit lagi lebih kurang. Info extra, tenaga haba yang diserap bagi memulakan tindak balas eksotermik adalah kurang daripada tenaga haba yang dibebaskan selepas tindak balas. Okay, tenaga haba yang diserap bagi memulakan tindak balas eksotermik adalah kurang daripada tenaga haba yang dibebaskan selepas tindak balas. Ke persekitaran Hal ini menyebabkan larutan bertindak balas berasa panas. Ini mungkin dia komen untuk inilah yang kalium tadi kan. Dalam panas, luar pun panas. So dia komen. Okay, so saya ada soalan untuk kamu. Kita tengok soalan ini Awak dapat tak nota ni? Awak dapat tak nota ni? Dapat. Dapat, bagus. Okay. Saya pergi laju sikit ke bawah. Saya nak dapatkan soalan. Okay, soalan untuk bab 5 ya. Okay, ni dia. Okay, ini Okay, no. Okay, kejap. Ini adalah ini bab 5. Nampak ke? Ke kecil? Nampak cikgu. Oi, besar sangat. Kejap saya kecilkan. Sorry. Oops.
Okey, saya harap awak nampak Okey, so kita tengok pada jawab semua soalan. Sekejap Sekejap, awak baca dulu soalan tu. Baik cikgu. Okey, so apa jawapan dia? Nombor 1, B apakah cikgu. maksud tindak balas endotermik? B. Suatu tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Betul. Jawapan untuk nombor 1 ialah B. Okey, betul B jawapan dia. B, Bangkok. Bangkok. Okey, nombor 2. Antara yang berikut, yang manakah melibatkan tindak balas tindak balas endotermik? B cikgu. Bekas menjadi sejuk haba diserap dari persekitaran. Okey, awak kata B. Awak cakap B. Maknanya B adalah 2 dan 3. Bekas menjadi sejuk. Okey. Ya, haba diserap. Okey, betul. 2 dan 3. Jawapannya ialah B. Betul? Okey, kita pergi Betul. kepada nombor 3. Nombor 3 mana? Nombor 3. Okey, nombor 3. Yang antara berikut yang manakah mewakili tindak balas eksotermik? Peleburan. Peleburan A. Peleburan. untuk eksotermik. Jawapan nombor 3 ialah, awak ingat tadi peleburan air batu tadi kan? Dia duduk dekat eksotermik ke endotermik? Endo. Cuba cek balik awak punya nota. Okay, saya nak ghostan balik awak pening nanti. Okay. Okay, jawapan untuk nombor 3. Siapa dapat jawab? Masak kot. Respirasi cikgu. Ya, betul. B. Jawapannya ialah B Nombor 3, jawapannya ialah B. Mewakili tindak balas eksotermik. Jawapan nombor 3 ialah B. Ambil perhatian Okey, ambil perhatian. Jawapan nombor 3 ialah B. Nombor 4. Nombor 4. D melibatkan perubahan suhu. Okey, awak kata B. Yang mana? Melibatkan perubahan B. suhu. Betul. B. Betul. Ya, betul. Apakah yang diwakili oleh X? Persamaan mereka adalah perubahan suhu. Endotermik, dia serap haba. Jadi bila dia serap haba, benda tu akan jadi panas, persekitaran akan jadi sejuk. Eksotermik, dia membebaskan haba. So dia jadi sejuk sikit berbanding dengan kawasan persekitarannya lebih panas. Sebetulnya haba, mana tadi jawapan dia? Nombor 4 adalah melibatkan perubahan suhu, betul. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kelima. Antara yang berikut, manakah melibatkan haba diserap dari persekitaran? Nombor 5 jawapan? D. D cikgu. Awak kata D. Ya. Semua kata D Okey, betul. Jawapan untuk nombor 5 ialah D. Betul Penguraian kalsium karbonat melalui pemanasan. Okey, diserap dari persekitaran. Okey. Penguraian kalsium karbonat. Okey, betul nombor 5 D. Okey, nombor 6. Jadual di bawah menunjukkan suhu awal, bahan tindak balas dan suhu akhir
tindak balas J, K, L dan M. Okey, soalannya, tindak balas yang manakah merupakan tindak balas eksotermik? A. B, J dan K. Cepat tengok dulu betul-betul. A cikgu, A. Okey. Yang lain? Ada dia betulkan yang jawab D tadi. Apa dia? A. A. A cikgu. Nombor 6 jawapannya ialah A. Okey. Nombor 6 jawapannya ialah A. Nombor 7. Okey, awak baca dulu. 25 ml asid sulfurik dicampur dengan 25 ml kalium hidroksida dalam sebiji cawan polistiren. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan aktiviti ini? Okey, tengok pilihan jawapan. A. Okey, semula saya bawa awak ke soalan dia balik. Kata 25 ml asid sulfuric acid dicampurkan dengan 25 kalium hidroksida. Hidroksida. Okey, ini ada hidrogen kat dalam ni kan, okey, hidroksida. Dalam sebiji cawan polistiren, antara berikut yang manakah berkaitan dengan aktiviti ini? Okey, tengok balik soalan dia. Alright, saya pergi kepada pilihan jawapan. Okey, jawapan untuk nombor 7 ialah B. Yakin? A. Ke teka-teka je? Cikgu, Ya, kalau saya- kalium hidroksida kan dia punya suhu tu tinggi kan? Sebab Dia hidroksid, dia adalah apa dia? Ya, dia menghasilkan haba. So jawapannya dia jadi panas bila gabungan antara dua bahan kimia tadi. B. Tindak balas endotermik. Okey. Okey, B. jawapannya. B. Okey, nombor 7 jawapannya ialah Bangkok. Okey, kalau awak tengok haba dibebaskan ke persekitaran, dia adalah sepatutnya apa? Endotermik ke eksotermik? eksotermik. Yes, Eksotermik. sepatutnya eksotermik. So jawapannya ialah B, Bangkok. Okey, B ya. Alright faham Dia membebaskan haba. Okey, so dia adalah apa dia? Eksotermik. Okey, nombor 8. Rajah di bawah menunjukkan suatu aktiviti mengenal pasti suatu tindak balas kimia. Apakah yang dapat diperhatikan daripada aktiviti ini? A. A cikgu. Okey, nombor 9. A cikgu. A. Jawapannya, sorry, 8. Sorry Nombor 8. Kalsium hidroksid dicampur dengan larutan hidroklorid. Hidroklorid berasid. Kalsium hidroksid dicampur. Apa yang akan berlaku? Jawapan nombor 8. A cikgu. Okey, A. Jawapannya tidak A. Bacaan termometer meningkat. Maknanya persekitaran tu menjadi panas. Betul tak? Kalau persekitaran menjadi panas, endotermik ke eksotermik? Hello? Exo. Exo. Betul. Cikgu. Ya saya. Kenapa jawapan dia bukan C? Jawapan dia bukan C. Haba diserap daripada persekitaran. Kalau kat sini awak boleh lihat suhu tu, jangka suhu tu kan. Kan dia ada jangka suhu tu, dia
dia mengambil suhu dalam asid hidroklorik tu. Okey. So kalau suhu tu panas, maksudnya dia ada kaitan dengan persekitaran di situ lah. Okey. Itu sebabnya dia di sini bacaan termometer meningkat menunjukkan suhu di bahagian dalam asid hidroklorik itu lebih panas. Suhu dalam campuran asid hidroklorik dan juga kalsium hidroksida tu akan menghasilkan haba di bahagian dalam ini. Okay, menghasilkan haba, maknanya dia jadi panas. So dia disukat dengan suhu. Okay, dia dapati bahawa bacaan termometer meningkat. Okay, boleh faham? Boleh cikgu, faham. Kalau haba diserap, maksudnya dia jadi lebih sejuk. Kalau haba diserap. Haba diserap, dia jadi lebih sejuk. Jadi kat sini, larutan tu menjadi panas. So ini menunjukkan haba menjadi semakin meningkat. Akan menyebabkan bacaan termometer juga meningkat. Okey, boleh faham ya? Itu adalah jawapan A, jawapan dia. Okey, so kita pergi pada soalan yang terakhir malam ini. Sudah pukul 9.48. Seterusnya nanti soalan-soalan yang seterusnya kita akan bincang pada minggu hadapannya. Kita tengok yang last sekali lah, nombor 9. Apakah persamaan antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik? A. D. D cikgu, D. D. Oh, macam-macam jawapan Okey, so jawapannya ialah D, betul. Denmark ataupun donkey. Nombor 9 jawapannya ialah D, melibatkan perubahan fizik dan kimia. Melibatkan perubahan fizik dan kimia, maksudnya fizikal lah, dan juga dari segi perubahan kimia bahagian dalam unsur tersebut. Okey, boleh faham ya? Saya harap Hajar faham dan catat jawapan ya. So seterusnya, soalan yang seterusnya kita akan bincang minggu hadapan. Okey. Oleh itu saya ucapkan terima kasih pada semua pelajar-pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Jangan lupa kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye. Cikgu. Sama. Cikgu, I like you. Yeah, me too.